Baik, Saudara, Nasional 7 diteruskan dengan perkembangan berita setempat dari Sarawak. Kita bersama Buma Wayne di RTM Kuching. Buma, silakan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pengeluar makanan dan minuman F&B di Sarawak kini boleh mengimport terus gula dari kilang penapis di luar negara pada harga RM1.50 setiap kilogram. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chen Jen, ia melalui pengeluaran lesen permit import gula di bawah pelaksanaan liberalisasi dasar bekalan gula di Sarawak yang diputuskan oleh kerajaan baru-baru ini. Menurut Chong, langkah tersebut sekaligus mengurangkan kos pengeluaran kilang selain menjadikan mereka lebih kompetitif dalam pasaran ekspor. Tambahnya, kerajaan juga tidak mengenakan sebarang syarat kepada pengeluar F&B untuk menurunkan harga produk mereka dalam kebenaran pengimportan gula dari luar negara. Sebaliknya, ia terletak sepenuhnya atas kebijaksanaan pengeluar untuk menentukan harga produk mereka dengan mengambil kira strategi pemasaran masing-masing dan kombinasi kekuatan pasaran permintaan dan penawaran. Setakat ini, sebanyak 11 buah pengeluar F&B di Sarawak yang memohon permit import gula untuk penggunaan di kilang masing-masing telah dikeluarkan permit. Chong berkata di bawah dasar kerajaan terdahulu, dua syarikat penapis gula di Semenanjung Malaysia iaitu MSN Malaysia Holdings Berhad dan Central Sugar Refinery Sendirian Berhad menikmati hak eksklusif untuk membekal gula ke seluruh negara. Pemberian allowance khas skim perkhidmatan bomba sebanyak RM200 sebulan kepada 14,400 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di seluruh negara mulai Januari tahun hadapan diyakini dapat mengurangkan sedikit sebanyak beban kos sara hidup mereka. Setiausaha Pakatan Harapan Sarawak, Senator Alan Ling Si Kiong berkata, usaha yang dibuat ini menunjukkan keprihatinan Kerajaan Persekutuan dalam menghargai perkhidmatan yang diberikan oleh seluruh warga JBPM. Supaya mereka terus akan membekalkan perkhidmatan yang cemerlang, berintegriti, bermutu tinggi kepada masyarakat dan rakyat. Kerana kerja bomba ini seperti yang saya katakan, dia bermisi tinggi dalam kemanusiaan, dalam kemalangan dan pelbagai jenis, dan mereka perlu bersedia 24 jam. Nah, ini satu pengorbanan dan lawan khas inilah adalah satu tanda penghargaan daripada kerajaan pusat kepada mereka semua. Senator Allen menambah, permohonan sejak tahun 2015 itu telah mendapat respon positif daripada kerajaan dan akan ditunaikan mulai tahun hadapan. Beliau berharap allowance khas yang diberikan kelak akan memberi suntikan semangat dan motivasi kepada warga JBPM untuk terus memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat demi menjaga kesejahteraan negara. Dalam pada itu, beliau turut memuji sifat mesra dan amalan profesional yang dipamerkan pihak bomba terutama JBPM Zon Miri dalam memastikan kerjasama pelbagai peringkat masyarakat terjalin baik sekaligus mencapai matlamat jabatan. Senator Allen berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Penutupan Sukan Bomba Jemputan Zon Utara Sarawak tahun 2019 di Miri. Sementara itu, dalam majlis sama, Pengarah JBPM Sarawak Khairuddin Rahman memberitahu pembinaan Balai Bomba kategori E satu pendekatan terbaik yang dapat dilaksanakan bagi membina lebih banyak kemudahan balai bomba di seluruh negeri ini. Beliau berkata ia berdasarkan risiko dan mengambil kira peruntukan kewangan sedia ada. Khairuddin Rahman berkata, Balai Bomba kategori E merupakan balai yang diuruskan oleh pegawai bomba sepenuh masa dengan dibantu oleh pasukan bomba sukarela dan pegawai bomba bantuan. Lalu keupayaan kerajaan, dan sekarang kita ada lebih kurang 32 balai, dan insyaAllah ujung bulan tahun ini kita akan mempunyai 4 buah balai siap. Semalam saya dah melawat Balai Bomba Batu Niah, dan kalau campur ni 36, mana kita mengharapkan lebih kurang 14 balai lagi. Dan berdasarkan kepada kekangan peruntukan kewangan, mungkin kita akan menggunakan pendekatan itu pembinaan balai kategori E berdasarkan risiko dan juga peruntukan kewangan.
Beliau menambah, JBPM Sarawak memerlukan kira-kira 50 buah balai bomba di seluruh negeri bagi menangani sebarang bentuk insiden kecemasan secara lebih berkesan dengan mengambil kira keadaan topografi Sarawak yang luas. Mengulas mengenai musim cuti perayaan Hari Krismas, Khairuddin berkata, JBPM tidak membekukan cuti anggotanya namun membuat penjatuhan cuti mengikut keperluan bagi memastikan anggota bercuti mengikut giliran dan pada masa sama memastikan keanggotaan mencukupi untuk tujuan operasi. Skim perlindungan MySalam yang diperkenalkan Kerajaan Pakatan Harapan PH untuk individu sekiranya menghidapi penyakit kritikal atau dimasukkan ke hospital akan ditambah baik bagi memastikan kesejahteraan rakyat terutama golongan B40 terus dijaga. Salah satunya ialah Ahli Parlimen Sibu, Oscar Ling berkata, skim tersebut memberi manfaat kepada mereka yang layak dan memerlukan seperti penerima bantuan sara hidup BSH dan skim peduli kesihatan peka B40. setakat ini hanya 36 penyakit di cover oleh MySalam. Pada tahun depan 45. Jadi ada tambah lagi 9 penyakit yang kritikal akan di-cover di dalam program MySalam ini. Jadi siapa keluarga BSH mereka yang dijangkiti atau dengan penyakit ini mereka layak untuk memohon untuk mendapatkan pembahasan. Oscar ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam program Prospektif 2020 terbitan Perkhidmatan Cina Sibu FM di RTM Sibu. Menurutnya, kerajaan juga berhasrat untuk melihat lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada peka B40. Satu lagi ialah PKP40. PKP40 tahun depan kita akan turunkan umur dia dari 55 tahun kepada 40 tahun. Jadi itu juga merupakan satu usaha kerajaan supaya lebih ramai rakyat kita dia boleh mendapat medical check-up secara percuma lah, di klinik-klinik kerajaan atau klinik-klinik private punya yang yang layak lah. Tambah beliau, usaha untuk menyalurkan maklumat kepada masyarakat terus dipergiat supaya lebih ramai rakyat mengetahui program berkenaan. Kerajaan negeri diminta supaya memberi perhatian terhadap laporan audit negara berhubung projek pembinaan air pancut berirama Darul Hana yang kini menjadi salah satu ikon baharu di tebingan Kuching. Menurut Adun Pending Violet Yong, ini bagi memastikan tidak terdapat sebarang masalah yang timbul selepas tempoh liability kecacatan selama 2 tahun di bawah tanggungan kontraktor terhadap projek bernilai 32.89 juta ringgit itu berakhir. Bercakap dalam sidang media khas di Kuching, Violet Yong turut mempertikaikan keputusan kerajaan negeri begitu mudah meluluskan projek tersebut dan menganugerahkan kontrak itu kepada sebuah syarikat tempatan yang tidak mempunyai sebarang pengalaman dalam pembinaan air pancut berirama dan pandangan air atau waterscape. Is the rakyat going to foot the bill because TBKU has failed to follow the SOP? Standard Operating Procedure, or are we going to pay for the hefty maintenance because TBKU has failed to be stringent in its contract management? We mean rakyat lah. Why has the government allowed such a rush job and proposal to be pushed through in such a hurry? Violet Yong berkata hasil lawatan Jabatan Audit Negara pada 5 Julai 2019 mendapati kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor bagi projek itu tidak mempunyai spesifikasi terperinci. Kontraktor juga gagal mengemukakan laporan penyeliaan secara bulanan yang mempunyai bukti semakan serta pengesahan daripada perunding yang bertanggungjawab. Semakan audit juga mendapati peruntukan bagi projek tersebut tidak disenarai dalam Rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 atau Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Negeri Sarawak tahun 2018. Sehubungan itu, Violet menggesa agar kerajaan negeri memandang serius terhadap isu tersebut. Beliau sendiri akan membuat pemantauan susulan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagi menyiasat pelaksanaan projek secara lanjut. 14 keluarga membabitkan 63 orang dipindahkan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu Sri Aman selepas berlaku kejadian tanah runtuh di kawasan kediaman mereka.
Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Major Ismail Mahedin, dalam satu kenyataan berkata, PPS itu dibuka pukul 5 petang selepas tanah bukit di belakang Rumah Panjang Agal, Kampung Panggil, runtuh. Tanah bukit di kawasan tersebut runtuh berikutan hujan berterusan sejak petang Ahad. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri telah mengagihkan 497 pek bekalan makanan kepada penduduk terjejas banjir di beberapa kawasan di bahagian Miri semalam. Menurut Major Ismail, proses penghantaran bekalan makanan tersebut membabitkan 18 anggota daripada pelbagai agensi di 9 buah lokasi yang terjejas banjir. Antara agensi yang terlibat termasuklah JKM, Angkatan Pertahanan Awam, Bomba dan Penyelamat dan pejabat daerah Beluru menggunakan 2 buah lori dan 3 buah kenderaan pacuan 4 roda. Penghantaran bekalan makanan itu membabitkan penduduk di beberapa buah rumah panjang di Ulu Teru termasuk guru di 2 buah sekolah. Antaranya Rumah Abuk, Kampung Mulong, Rumah Takang, Kampung Empelam, Klinik Ulu Teru, Rumah Matthew Sigat, Lubuk Kelambu dan Rumah Kalung, Kampung Tanjung Rian. Laporan terkini yang diterima bagi Kemas Kini setakat pukul 12.30 malam tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 11 keluarga dengan 44 penduduk terjejas masih ditempatkan di PPS Dewan SMK Melugu berbanding 14 keluarga dan 63 penduduk sejurus selepas PPS dibuka. Berita seterusnya. Di Limbang, walaupun lembangan sungai di stesen Ukong Limbang mencatat paras bahaya pagi semalam, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat pukul 10 malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, Asang Linggir berkata, paras kenaikan air hanya tertumpu di lembangan sungai dan tidak menjejaskan kediaman penduduk. Jelas Asang, tumpuan utama pihaknya kini adalah menggerakkan pasukannya di 3 lokasi berisiko banjir di Limbang, iaitu Stesen Ukong, Mendamit dan Batu Danau. Balai Bomba Limbang telah membuat pemantauan bagi kawasan yang berisiko banjir, iaitu di kawasan Ukong, Mendamit dan Batu Danau. Beliau ditemui pemerintah selepas membuat pemantauan paras air sungai di sekitar Stesen Ukong, Menabit dan Batu Danau Limbang. Menurutnya sukar untuk menjangkakan situasi semasa kerana hujan terusan dan pertemuan air pasang menambah risiko kenaikan paras air dan seterusnya menyebabkan limpahan air di kawasan tanah rendah terutama yang berdekatan sungai. Seramai 33 anggota dan pegawai bomba digerakkan dalam operasi pemantauan berkala di 3 kawasan ini. Penduduk kawasan sekitar juga dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan situasi luar jangka. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan NIUSH Sarawak menyasarkan seramai 250 hingga 300 orang pekerja dalam kumpulan isi rumah B40 mengikuti program latihan kemahiran secara percuma tahun hadapan. Pengerusinya Elis Lau berkata program latihan kemahiran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pekerja dalam golongan B40 sekaligus dapat menambah pendapatan mereka. Elis menjelaskan selepas dilancarkan kelak, pekerja terbabit boleh memohon program tersebut secara dalam talian. Program kemahiran berkenaan akan dilaksana secara sepenuh masa dalam tempoh sebulan dan peserta dibayar allowance sebanyak RM25 sehari selain penginapan dan makan percuma. Manakala bagi program separuh masa, ia dilaksana pada hujung minggu dan peserta tidak dibayar allowance kerana latihan yang disertai bertujuan untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam menambah nilai kepada pekerja terbabit. Elis menyatakan demikian kepada media selepas sesi meet and greet bersama pelanggan NIUSH di Kuching. Jelas beliau lagi, Kuching akan menjadi lokasi pertama untuk melaksanakan program latihan kemahiran itu sebelum diperluaskan ke Miri, Bintulu dan Sibu. Menurutnya, Kementerian Sumber Manusia telah memperuntukkan hampir RM10 juta bagi melaksana program itu dan memerlukan peserta yang komited untuk mengikuti latihan tersebut. Paparan berita itu tadi mengakhiri perkembangan semasa dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Fiona. Silakan Fiona. Baik, Bu Mawen, terima kasih pengongsian langsung dari Kuching.